batal. Tersentuh rambut, rambut lawan rambut, tak batal wuduk. Dia mesti kulit kan, kuku, sentuh kuku, tak ada kerja kan. Ya, kuku jiran sebelah kan, gatai. Atau gigi kan, dua-dua teringin nak hidung mancung, tak dapat, Allah gantikan gigi yang mancung kan. Jumpa kawan pun nampak orang perempuan kat bus stop, gigi mancung, sentuh geng. Dalam kena wuduk tak batal. Tu contoh dia. Selain pada tu batal. Dan dalam bab ini juga kita sambung tadi soalan lain tu apa? Kalau dalam bab iltiqa ini kedua-duanya batal. Kalau dua-dua ada wuduk, sentuhan ni dalam bab iltiqa bersentuhan kulit ni, al-lamis yang bersentuh, yang disentuh dua-duanya kalau bab mas wal mamsus tadi sentuh pakai tapak tangan, yang sedap tak batal, yang disentuh tak batal. Yang dikocakkan contoh. Yang dikorek kan. Tapi yang menyentuh, yang melakukan itu batal. Jelas berarti. Macam mana? Kalau keluar mani wajib. Kita pun kalau buat tak keluar tak wajib. Nanti pak anak perempuan ni macam mana tengok. Kimi ada nak tanya tak ada? Asyad okey, faham tak? Jelas. Macam okey. Gani tak ada nak tanya Gani? Maka okey. Apa bab ni cepat faham Batal. Masa kencing. Oh, tak batal lah. Kalau sentuh waktu kencing, batal lah masa kencing. Apa tu kencing? Dah kencing tanya. Apa hukum sembahyang pakai tai? Tahu? Tak sah, batal sembahyang pakai tai. Pasal pakai tai je. Seluar tak pakai, kain tak pakai, baju tak pakai. Ikat tai, Allahu Akbar, telanjang. Bawah tai, atas tai. Tak ada soalan Fatihah kabul wa tamam kullu ma'mul salah sya'allah rabbana dafa'at li kulli syarr. Jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li ahbabina wal masyayikhina wal jama'al muslimin. Ala niyati Allah nawwir qulubana wa qawalibana wal afiyata wa tuqa wal afaf wal maut ala al-islam wal iman. Bila mihnati wa lam tahab yaqis al futuh al munuh wal rusuh salah wa tubat an-nusuh. تعالنا عليكم وطول العافية وفقهنا وإياكم في الدين وارزقنا وإياكم كمال الصدق والإخلاص واليقين جعلنا وإياكم من كبار العلماء العاملين منكم وللأولياء الصالحين صادقين من الصديقين خاشعين خاضعين توابين صالحين على هذه النية نوينا على ما نوصل الصالح في درجة الكتب على ما نجمع العلماء العاملين وعلى ما نوصل أعمال مشايخنا الكرام إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم ونفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وبحقنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في دينا مع أهل الكتر موسى وذكر رب وفقنا وفقهم لنا ترتدي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما وأخل الأتقياء العلماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشي المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بذاب وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصاحب الغر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا بسواك ولا تجعلنا ممن خلفك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا تركنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حق واستر لنا أمواتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع بدل وجوهنا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا أرضى بكل سور بالمصطفى رسولنا أرضى بكل سور بالمصطفى رسولنا أرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه على تشريع الحمد لله بالفضل والتلاهي تواب
اللهم صل على هذه الصلاة نوينا على من سوى صلى على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ولا الضالين آمين. عندك متن رجع غسل الجنابة وكيف تجمع إن كان عليه أو خروج مني بنوم أو غيره لزمه غسل جميع بدنه مع نية رفع الجنابة. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Sekiranya berlaku janabah ke atas seseorang disebabkan persetubuhan atau keluar air mani melalui mimpi atau selainnya, maka wajib ke atasnya untuk mandi beserta niat mengangkat hadas. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa an-naf' wal intifa' wal ifadatu wal istifadah wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair, ibtigha' mardatillahi wa qurbihi wa husnu thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala nak jadikan dia orang baik, nak bagi kebaikan kepada seseorang, maka Allah Ta'ala letakkan dia menjadi faqih dan faham dalam agama. Makna majlis ilmu paling afdal, paling tinggi adalah majlis membicarakan tentang hukum, fikih. Majlis fikih ni majlis yang tak popular nanti kan. Khususnya ialah kalau di tempat awam, kecuali di pondok-pondok kan. Sebab orang tak minat. Padahal ini yang paling penting. Tasahih ibadah kan. Apa kata Sahibul Zubat? Fasahih niyah qabla al-amali waqti biha magrunatin bil awali kan. Lebih kurang lah. Maknanya benda paling utama kan, muamalat dengan Khalik, dengan Allah Subhanahu wa taala yang dituntut kan. Peristiwa agung, hadiah Allah Taala beri kepada Nabi salat, betul tak? Salat ni ada hubungan khas, makna komunikasi antara kita hamba dengan Allah Taala. Jadi solat nak dapat komunikasi yang kuat, yang bukan you mobile kan. Yang online ni betul-betul ampuh, mesti dengan fikih. Mana orang you mobile ni orang yang tak pegang fikih lah. Kan? Lain teruk anda pun sama. Kan? Anda pakai you mobile. Jadi anda ni tak pegang fikih. Lain dia pilih bulu kan. Pasal tu hari ni orang sibuk dengan pelajaran lain, orang meninggalkan fikih. Pasal kata Imam Malik, pesan apa? Imam Malik kata apa? Man tafaqqah man tafaqqah walan tasawwaf faqad tafassak, wa man tasawwaf walan tafaqqah faqad tazandaq, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Nak mendakwa kita ahli hakikat, rujuklah imam-imam kan. Kata Imam Malik, siapa yang fikih je, jalan dengan fiqh je tapi tak bertasawuf kan, tak iringkan dengan ilmu tasawuf, maka dia boleh jadi fasik. Dengan fikih saja tak boleh juga fasik. Pasal duk guna hukum kan, suka-suka hati kan, dia tahu ilmu. Tapi jalan tasawuf saja pula, tak guna fiqh, sibuk tasawuf, ibadah tapi fiqh, hukum hakam yang berkaitan dengan ibadah, sah batalnya ibadat kita tak ambil tahu, tak mau mengaji, maka terzandak, boleh jadi sesat. Pasal tak ada beramal tanpa ada ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun lah tuqbalu. Siapa yang buat sesuatu amalan tak tanpa ilmu, maka amal ni ditolak, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertasawuf, makna beramal tanpa ilmu, makna tanpa fiqh, maka mereka boleh jadi sesat. Tetapi kata Imam Malik, siapa yang himpunkan kedua-dua ni dalam kehidupan, fiqh dengan tasawuf, berjalan dengan dua ni je,
daripada sekarang, daripada kita lahir sampai kita mati, jalan dengan dua ni, faqad tahaggaq, maka dia akan memperoleh hakikat. Ahli hakikat adalah orang yang berjalan dengan syariat dan tasawuf sekali. Mana orang hakikat, kalau orang mendakwa hakikat tapi dia kata ni orang fiqh, ni orang ni bukan hakikat. Kata Imam Malik, kata orang yang tahaggaq, orang yang menghimpunkan antara syariat dan makrifat dan tasawuf, maka mereka ini adalah ahli hakikat. Hari ini kita sampai kepada bab ghuslul janabah. Alhamdulillah lah, kita mula pula majlis fikih kita dengan memuji Nabi Muhammad SAW, amal saleh mengatasi segala amal yang lain yang kita dah buat malam ni. Mudah-mudahan kita niat elok-elok, niat baik-baik. Antara niat yang paling mustajab, niat dalam majlis ilmu, betul? Niat supaya Allah Ta'ala, apa yang terbukulah hati kita. Kita bekerja sebab mungkin kita tengok mak ayah kita susah, ni lah kita niat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lapangkan, mudahkan mereka dan sebagainya. Kata musannif, iaitu Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam matan Risalatul Jami'ah, pada fasal ghuslul janabah ataupun mandi wajib. Mandi wajib dengan mandi junub, apa beza dia? Apa beza dia? Beza bunyi je. Orang yang junub wajib mandi. Maka mandi wajib, mandi junub benda yang sama. Kita sebut pasal orang Melayu keliru. Orang Melayu keliru buat mandi wajib dengan mandi junub. Cuma mandi junub ni dia pakai kata khas untuk junub je. Mana orang haid dia tak panggil mandi junub, kan? Perempuan haid, pasal kalau dalam Safinah, dalam kitab fikih sebut yang benda yang wajib mandi ada 6. Betul tak? Ada 6. Yang pertama mujibatul khusul sittah. Yang pertama ilaj al-hasyafatu fil farji. Memasukkan hasyafah dalam faraj. Hasyafah apa dia? Hasyafah kepala. Kepala dalam, memasukkan batang dalam lubang. Macam tu. Masukkan je, tak perlu keluar mani. Maka bila mana-mana laki-laki yang telah memasukkan batangnya ke dalam lubang walau sebahagian, mana tahu panjang sangat, masuk sikit. Bila masuk je dalam lubang itu, dia keluarkan tanpa, walaupun tak keluar air mani, maka hukumnya dalam mazhab Syafi'i kita adalah wajib dia mandi. Yang kedua khurujul mani. Masa tu dia pisahkan antara ilajul hasyafah dengan khurujul mani. Sebab ilajul hasyafah tak semestinya keluar mani. Yang kedua khurujul mani. Mana laki-laki dan perempuan yang keluar mani, maka kedua-duanya ini dihukumkan wajib mandi. Hukum mandi selepasnya itu adalah wajib. Maka dua-dua ni disebut junub lah. Ilajul hasyafah ini adalah jima' lah. Memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan, maknanya memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan walau tanpa mengeluarkan air mani, itu dikira jima' lah. Ini dia kata wa in kana 'ala min mujama'atin, sekiranya berlaku janabah, berjunub seseorang itu disebabkan persetubuhan, itulah ilajul hasyafati fil farji. Masukkan kemaluan bagi laki-laki ke dalam kemaluan orang perempuan. Tapi masuk depan, masuk belakang lain sudah wajib mandi, tapi haram, berdosa lah. Yang dibincangkan di sini adalah masuk depan ke depan. Masuk depan ke depan. Yang kedua khuruj mani. Yang kedua wajib seseorang itu mandi apabila keluar air mani atas dia. Dengan cara apa? Sama ada binaumin au ghairihi. Sama ada keluar air mani itu melalui tidur, makna mimpi. Mimpi yang mengeluarkan air mani ni bukan mimpi ulak. Ada ke orang mimpi ulak tidur, mimpi ulak kan, mimpi rimau keluar mani? Tak. Mimpi ulak syih kan. Suka gini. Mimpi nikmat kan. Mimpi bersetubuh dan sebagainya. Mimpi yang sedap-sedap, lazat. Au ghairihi, atau selainnya keluar air mani cara lain daripada mimpi. Apa dia? Buat sendiri ya. Kocak dan sebagainya kan. Orang Kelantan sebut kocak kan. Lazimahu atau selainnya. Kocak di sini bukan untuk apa? Kocak berdosa. Kan? La'anallah man nakaha nafsahu bil yad. Hadis Nabi SAW. Kama qala Nabi. Allah Ta'ala melaknat orang yang menikahkan dirinya dengan tangan, iaitu melakukan apa tu? Toceng kan? Melakukan itulah, mengeluarkan air mani dengan tangan dia. Ini Allah laknat.
Yang tak dapat laknat Allah satu je, isteri, melakukannya untuk memenuhi kebutuhan suami. Yalah, isteri bendera merah, suami dah terpacak, dia dah nak tu, adik tak tidur lagi. Maka tak boleh biar sebelum perut senak, mesti dikeluarkan, kan? Mesti dilepaskan itu semua, lepaskan mereka. Maka isteri lepaskan anak-anak yang sedang menunggu untuk keluar daripada sarang itu menggunakan tangan isteri, maka di situ ternafilah hadis laknat. Apa? Layan suami. Atau sebaliknya lah, isteri tak larat apa sebagainya tapi nak keluarkan juga, nak pandai sendirilah, apa yang kahwin tahulah kan. Baik. Au ghairihi kat sini keluar mani dengan tidur atau sebagainya. Ana mengajak dia rubat. Ana pernah dapat soalan, ada satu anak murid yang ana cintai mangkit bertanya, keluar mani sendiri ni, tengah solat kalau keluar mani macam mana nak buat Habib? Ana ada anak murid semayang boleh keluar mani. Hebat. Tapi ialah mungkin tak batal lah wuduk dia pasal dia mengikat kain. Agaknya tengah Allahu Akbar, tengok Pak Imam pungkak jambu kan. Orang dia main pakai kain, dia lepas lah tu. Habis soalan dia setengah semayang keluar mani. Maka kena mandilah kan. Haram dia teruskan semayang tu. Ya tak? Baik. Bila berlaku ni, tadi kita sebut dua kan, wa khurujul mani, ilajul hashafil, khurujul mani. Yang ketiga haid, orang perempuan yang keluar haid, maka wajib mereka mandi selepas mereka suci lah, selesai kan. Kemudian khurujul mani, haid, nifas. Nifas apa dia? Damu apa ni? Damu yakhruj aqbal wiladah kan. Darah yang keluar akibat bersalin. Itu dipanggil darah nifas kan. Darah nifas perempuan lepas dia bersalin keluar satu darah. Darah tu kita mengaji kan, aqallun nifas majjah kan. Dia keluar sama ada serentak sekali arung ataupun dia keluar dalam masa berapa? 60 ataupun 40 hari. Kan? Maka selepas dia suci daripada nifas ni, maka wajib dia mandi. Mandi ni untuk dia boleh buat ibadat. Ketika dia dalam haid, dalam nifas, dia tak boleh buat ibadat. Bila dah habis, dah tak ada darah ni, dah confirm tak ada, dah suci, dia tak boleh terus buat ibadat, dia kena mandi dulu. Baik. Itu yang ke bawah, nifas. Kemudian kalau sahibul safinah ada tambah al-wiladah. Kan, perempuan yang melahirkan. Maknanya selepas melahirkan anak wajib dia mandi. Yang terakhir al-maut, yang keenam kan. Maknanya maut ni orang yang meninggal dunia. Maka wajib bagi sang hidup yang hidup memandikan si mati. Kewajipan bagi orang yang mati ni adalah kepada yang hidup. Macam mana orang mati nak mandi? Kalau ada orang mati mandi, apa lari tak? Lari lah. Ini apa, bela saka ke apa, mandi sendiri kan. Baik. Bila berlaku 6 perkara tersebut, maka hukum mandinya adalah wajib. Pasal mandi ni dalam syarak dibahagi 3 kan. Ada 3 hukum. Ada mandi yang wajib, ada mandi yang sunat, ada mandi yang mubah. Mandi yang wajib itulah 6 perkara ni. Kalau berlaku 6 perkara, maka hukum mandinya adalah wajib. Yang lepas tu ada beberapa perkara lagi hukum mandinya sunat. Macam apa dia? Mandi sunat hari Jumaat. Mandi sunat Jumaat. Bila masuk sunat Jumaat Abu Bakar? Sebelum keluar pergi sembahyang Jumaat. Maknanya start terbit fajar tu dah disunatkan. Atau nak mandi sebelum keluar pergi sembahyang Jumaat, disunatkan kita mandi dengan niat sunat Jumaat. Kalau kita mandi hari Jumaat tak niat sunat, maka tak dapat. Maka pasal tu kena niat dapat sunat mandi hari Jumaat. Apa lagi? Mandi sunat hari raya, kedua hari raya, nak sembahyang raya. Dan sebagainya lah. Mana-mana yang hari disunatkan mandi, itulah hukum mandinya adalah sunnah. Yang ketiga mubah. Mubah ni mandi biasa, harus. Dan dari mubah ini berubah. Pasal kita dah mengaji bab niat sebelum ni kan, bulan lepas. Kelebihan kita umat Nabi SAW, Allah Ta'ala beri niat. Niat ini dia boleh naikkan makam daripada adat pergi ke ibadah. Mana benda yang mubah, kita pasang niat, dia dah naik dah satu makam, dia jadi ibadah. Kalau tak ada, dia biasa aja mandi, setakat mandi saja dapat wangi badan, dapat segar badan sahaja. Tapi kalau mandi dengan niat, walaupun mandi mubah, niat itu yang menjadikan mandi tersebut ibadah. Mana dapat selain daripada segar badan, selain daripada wangi badan, adalah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tak, bukan hanya segar
Bila segak dengan wangi dengan pahala ini, itu jadi semangat untuk buat amal ibadah. Lazimahu ghaslu jami' badanihi, maka hendaklah dia meratakan, membasuh seluruh badannya dengan niat mengangkat hadas, dengan niat raf'ul janabah. Meratakan badan ni maknanya mandi junub ni pastikan air masuk ke setiap anggota badan, termasuk bulu-bulu yang ada di badan lah. Kalau wuduk kita cerita pasal bulu muka, betul? Kalau dalam wuduk kita cerita pasal bulu muka. Kalau kat safinah kita dah lepas dah kalau kat rubat kan, tapi tak apalah, itu dalam safinah. Bulu muka ni banyak kan. Bulu muka ni banyak yang cuma kita bahaskan, yang kita faham, yang mudah, yang penting. Macam bulu kening, bulu mata yang kita nampak kan. Ini apa kita panggil ni? Jambang. Kemudian kemudian ini dan ini janggut. Misai dan janggut. Bulu misai, bulu dan, bulu janggut. Dan maka janggut pula kena tengok juga. Kalau dia ada bab kathif dengan khafif. Janggut tebal dengan janggut tak tebal. Maknanya tebal ni apa? Maknanya kita tak nampak kulit dagu. Itu dikira janggut tebal. Macam Asyad tak nampak kulit dagu. Inda majlis mukhatabah. Macam mana kita boleh nampak selagi mana bila bertentang mata nampak. Kalau nampak kulit dagu macam gani, bakar kan, dia malu-malu tumbuh kan, dia macam dia panggil janggut semalu. Dia malu tapi mahu. Dia nak tumbuh tapi masih nak tak macam Zaid kan. Masih nampak kulit dagu, maka ni wajiblah selat dia kan, kena pasal nampak. Kalau yang dah tebal maka disunatkan sahaja selat. Maka sama aja hukumnya. Termasuk kalau dalam mandi apa sahaja bulu yang ada di badan. Selain kalau muka atau dalam badan mungkin ada bulu dada, bulu ketiak, bulu roma. Mana tahu bulu roma kerinting kan, tebal. Bulu bontot kata Zaid. Berbulu macam jambang Tak tahulah kalau ada orang yang ada bulu pungkok tebal macam janggut lah, tak tahu. Yang nak tahu dia taklah dia kerinting-kerinting je. Tapi bulu yang itu bulu kemaluan tu memang ada yang simpan kan, hutan Arizona, hutan simpan. Ada yang jenis menyimpan. Dia nama dia Harry mungkin kan. Masa itulah bulu-bulu yang maka diselatlah sampai pastikan ke kulit. Pasal kalau dah terlalu, macam sama hukum wuduk lah. Mana bila dah terlalu tebal, disunatkan. Pastikan. Jangan ada was-was lah. Yang penting ratakan air. Maksudnya dalam bab mandi ni air kena rata. Maksud rata kat sini setiap anggota kena ayak. Tak boleh. Kadang-kadang kita mandi hati-hati mandi pakai shower tu. Masa kita tak perhati kan. Bila belakang kita tak tahu, mungkin bahagian ni tak kena. Kalau orang Korea anda tak tahu. Kalau orang gemuk ni dia ada spek, ada tiok tu kan. Kat sini tertinggal. Dia mau kena sini ke sini. Sini kena perhati. Pasal tu menyelat dalam mandi wajib ini, la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sebab keadaan orang dulu mandi tak was-was, lah ni was-was, ayak keluar. Ada sebahagian rumah ke hotel ke macam kencing tupai, buat sikit-sikit kan. Jadi maka boleh jadi wajib kan. Sebab dengan kalau tak menyelat takut air tak sampai, maka hukum menyelat itu boleh jadi wajib. Maka baik diselatlah sambil mandi, supaya selat ni lebih menyampaikan ayak kepada seluruh anggota badan kita. Mana-mana celah bawah kelangkang. Jangan sambil lewat mandi wajib kan. Setitik je tak sampai kat badan. Macam mana kita buat ibadah? Pasal tu banyak orang ambil mudah pasal mandi wajib ni. Beza dengan mandi sunat ataupun mandi mubah. Pasal tu dia kata ta'mimul ma' fi jami' al-badan. Mesti ta'mim, mesti rata, mesti setiap apa dalam anggota badan ni terkena air. Yalah tu dalam bab menyelat lah sunat. Celah ni batin, bukanlah masukkan dalam kuku, betul batin yang mana kita nampak lah. Macam kita punya lubang lubang jubur lubang belakang al-juburi kita. Bukanlah sampai kena, kalau getah pipe sampai keluar balik ke sini, tak. Jangan gitu. Bila kita panggil cangkung. Pasal lama tak berak cangkung, dia lupa bahasa cangkung.
Mujarrad bila kita cangkung, yang terbuka tu kan, kat situ. Sampai ke air dengan selat lah. Ha? Cukup. Oh, bunyi gitu Macam mana? Celah-celah ni kemudian inilah zahir-zahir yang ada ni bawah-bawah ni. Ini macam orang mata-mata ke dalam macam mana. Sini nak kena selat. Sampai ke ayak takut kita mandi, sini tak sampai takut. Kita kena jaga ni mandi sampai ayak. Ni belakang-belakang ni kena jaga. Belakang telinga ni. Banyak orang mandi wajib tertinggal belakang telinga ni. Kan? Belakang-belakang telinga ni bagi ayak sampai. Pasal dia kan tertutup gini kan. Ambil ayak. Sunat mandi wajib ni ada kaifiat sunat kan? Sunat mesti kita bermula dengan depan kanan. Kemudian belakang kanan. Kemudian depan kiri dan belakang kiri. Tapi tak ikut pun tak apa. Yang penting mesti ta'mim. Ayak ni mesti kena ke seluruh tubuh. Termasuk ke semua bulu yang ada. Dan lafaz niat dia kat sini, nawaitu raf'al janabah lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat junub ini kerana Allah. Ataupun nawaitu ghusl li raf'i hadathil akbar. Sahaja aku mandi untuk mengangkat hadas besar kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh juga kan? Taib. Selesai bab mandi, sambung bab seterusnya. Nawaqidul wudu. Ada soalan tak bab mandi? Sebelum kita baik. Tak ada perkara yang batalkan mandi, tak ada. Cuma kalau ulama kata afdalul wudu, tak ada. Mandi wajib sambil kentut tak apa. Mana tahu kan. Pret. Ataupun mandi terkencing. Tak apa. Batal wudu lain Tak boleh, dia kena mandi wajib kena pakai air yang tahir mutahhir. Air suci lagi mencuci. Air mustakmal tak boleh buat mandi wajib. Kalau bab air ni kita masuk mengaji bab ayak. Ada kan 4 jenis ayak kan. Memang bincang air ni kerana 2 benda ni. Kerana mandi wajib dan kerana wudu. Pasal itu kita bincang bab air kerana 2 benda ni. Air mustakmal, air mutanajis tak boleh digunakan untuk mandi wajib. Mandi ambil masuk-masuk keluar lebihan air mani. Mesti tak balik kan? Kalau confirm tu air mani, mana? Boleh. Kadang-kadang dia keluar wadi, dia keluar madhi, kan? Dia bukan keluar lebihan air mani. Kalau kita confirm tu air mani kita boleh tengok. Kan? Ma'un abyad kan? Warna dia putih. Lepas tu sifat dia apa? Takhil. Dia punya sifat dia apa? Likat, lendir, berlendir. Lepas tu dia keluar dengan syahwat. Macam mana balance tu kan? Seret kita keluar. Kadang-kadang balance tu adalah balance madhi. Tapi kalau mandi wajib, tengah-tengah mandi, tercirit ke, terkencing ke, terbatal, tak batal mandi tu. Mandi tu tak batal. Mandi wajib sama dengan wuduk juga. Kita malam tu kan, kita dah prep kan, dah sort kan. Lepas sort kita buka air mandi. Separuh kena, tak boleh tahan, sejuk. Tidur, boleh sambung. Tak ada masalah. Dia tak syarat mualat. Tak ada kena habiskan, tak perlu. Yang kena habiskan tu tadi. Kalau dah separuh, kena habiskan. Keluarkan. So, tidak senak. Faham Jelas? Okay, mandi. Soalan tak ada Tak ada, kita sambung. Baca. Bismillah. Kita habiskan ni mandi. Waktu wudu. Tak bagi ni tadi. Bakal Bakal terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang membatalkan wuduk ada 4. Pertama,
keluar sesuatu menerusi salah satu dari dua lubang, iaitu kubul kemaluan dan dubur punggung walau dalam apa-apa keadaan sekalipun. Kedua, hilang akal disebabkan tidur atau selainnya, kecuali tidur orang yang tetap papan punggungnya di tempat duduknya di bumi. Ketiga, menyentuh kubul anak Adam atau lingkaran duburnya dengan telapak tangan atau telapak jari-jarinya sama ada besar atau kecil walaupun mayat anaknya. Keempat, bersentuhan dua kulit lelaki dan perempuan yang kedua-duanya sudah dewasa, yang ajnabi, bukan mahram, tanpa sebarang pelapik melainkan kuku atau bulu atau gigi, maka tidak batal wuduk dengan demikian tadi. Sambung pasal tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ada 4 lah. Pertama, perkara yang batal wudu adalah sesuatu yang keluar daripada dua lubang, dua jalan. Lubang depan dan lubang belakang. Mana lubang kemaluan depan ataupun lubang kemaluan belakang. Tak kira apa pun. Tak semestinya keluar tahi, tak semestinya keluar air kencing, kan? Kata sekejap lagi bakar, habis kelas ni sakit perut, pergi teran-teran keluar almari. Wuduk batal, kan? Asalkan dia keluar daripada dua lubang, maka batal. Kecuali yang tak batal hanya keluar mani. Keluar mani sahaja tak batal. Selain daripada mani, apa je keluar, cacing ke, darah ke, macam tulis keluar rumah sebiji kan, tahu kan, keluar landscape, tertelan landscape ke petang tadi sampai tak ada nak main kan, contoh kan, semalam tertelan waktu tung keluar balik landscape kan, maka batal wudu. Itu yang pertama. Raja koyak tak raja baik. Taib. Yang kedua, wa yanqutul wudu, dan batal juga wudu zawalul aqal, apabila hilang akal, sama ada dengan tidur atau selain tidur. Selain tidur ni apa dia? Mabuk, pitam, pengsan, kan? Gila, ni hilang akal. Cerita hilang akal ni termasuk juga orang, maknanya kita duduk bukan reality, itu hilang akal. Contoh kita ambil cerita hatta para awliya. Para awliya pun ada masa dia hilang akal lah. Itu gila ni dibahagi banyak lah kan. Cerita yang masyhur Sayyidina Abdul Rahman Saggaf kan, dengan abahnya Sayyidina Muhammad Maulad Dawilah. Satu hari di Masjid Ba'alwi kan, Sayyidina Muhammad Maulad Dawilah ni antara imam Masjidil Qaum, Masjid Ba'alwi. Satu hari dalam majlis ilmu ni, tiba-tiba Sayyidina Muhammad Maulad Dawilah ini, orang bahasa kita lah, orang-orang sufi sebut dalam hal, dalam keadaan hal. Sebab dia ada dua. Kalau orang yang sufi sungguh, dia hal. Kalau orang yang sufi-sufi macam kita ni selalu dalam hell. Buat-buat. Dia bukan dalam hal, dia dalam hell. Itu buat-buat kan. Ini yang betul-betul lah hal. Macam mana diketahui dalam hal? Dia tengah semua, tiba-tiba dia tengah cerita pasal syurga dan sifat syurga. Dan masa dia cerita tu seakan-akan dia dalam syurga. Dia cerita satu-satu sifat. Tengah berjalan nampak pokok ni, dia cerita satu. Macam dibentangkan dia syurga. Mana dia dah tak duduk alam ni lah, betul tak? Sebab mustahil akal kita manusia, kita boleh nampak syurga ataupun kita boleh duduk dalam syurga. Kita dah kat bumi, kan? Syurga ni benda yang gaib. Jadi bila seseorang wali, ketika dia ceritakan tentang sifat syurga, seakan-akan dia duduk dalam syurga ni, mana dia dah duduk dalam alam lain. Dia dah masuk dalam bab zawalul aqli, maka hilang akal. Selesai majlis ini, ilmu, nak sembahyang Isyak jemaah. Ketika dah selesai diqamatkan, Sayyidina Muhammad Maulid nak angkat takbir, Sayyidina Abdul Rahman Saggaf, anak dia tegur. Dia kata, "Aboy," kan? Kata, "Abah, dulu Abah pergi ambil wuduk." Ayah dia kata, "Kenapa kena ambil wuduk? Tadi ayah dalam majlis ilmu, Abah dah hilang akal, batal wuduk bila cerita pasal syurga dan sifat syurga ni." Kata abah dia, "Aku dah wuduk, jangan risau." "Wuduk kat mana?" "Aku dah wuduk kat Telaga Kautsar." Dia buat ni kan, kat anak dia, kesan tu. Kata Sayyidina Abdul Rahman Saggaf, Masya Allah, memang rasa Telaga Kautsar. Ini dalam, ini kita sahaja kongsi cerita. Wali-wali orang lain dia kerti cerita. Kita pun pandai lah. Cerita wali-wali. Ini kita nak cerita dalam zawalul aqal. Walaupun dia wali. Dia termasuk, maknanya dia kena ambil wuduk lah. Pasal dia bukan dalam realiti. Pasal dia panggil apa? Benda yang kharik adat, yang bercanggah dengan adat kita. Adat, bercanggah dengan akal. Dia panggil khawarigul adat. Itu termasuk zawalul aqal. Orang yang ada wuduk kemudian tadilah mabuk ke, pengsan ke, tidur ke,
maka batal wuduk dia. Kecuali, ni hal tidak pula. Ni hal tidak. Tadi hal mabuk pengsan tak ada kecuali. Mabuk pengsan apa sebagainya tak ada kecuali. Maka bila dia sedar, dia kena ambil wuduk baru. Tapi untuk orang yang tidak ada perbahasan. Dia kata sini apa? Illa nauman mumakkinin, kecuali orang yang tidak dia tetap pada tempat tu, tak berubah. Tempat yang satu apa bakar ada tahu, dia tidak duduk. Tidak duduk ni asal hukumnya batal wuduk. Tidak apa keadaan pun batal wuduk, kecuali satu tidak yang duduk, dan duduk ini mesti tak berubah tempat. Kata raja tu duduk je tu, tertidur, tu sekali bangkit duduk kat riba asyad. Batal lah. Dia berubah tempat kan. Dia mesti tak berubah tempat. Mesti di tempat yang sama. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Al-Quran pun ada tu. Kalau kita buka tafsir ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalam tafsir kisahnya tentang sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi ini lepas sembahyang maghrib dengan Nabi, kemudian macam biasa mereka duduk iktikaf kat masjid, tak balik. Sambil menunggu Isyak, nak sembahyang lagi Jumaat dengan Nabi SAW Isyak kan. Kemudian mereka tunggu, Nabi tak timbul-timbul. Nabi lambat malam tu. Nabi melambatkan sikit solat Isyak. Tunggu, dan sebahagian sahabat ni kepenatan, keletihan tunggu, tapi mereka tak balik, mereka sabar. Mereka tak balik, mereka tak merungut, tak bincang. Kita kena buang imam ni kan, main lambat. Kita kena turunkan gaji imam ni main lambat. Tak, sahabat tak macam tu. Pasal tu Nabi mereka hormat, mereka muliakan. Tunggu, sebahagian sahabat ni sampai tertidur sambil zikir tunggu Nabi, terlena dalam keadaan mereka duduk. Tak lama Nabi sampai, kalau tak silap muntasiful lail, di pertengahan malam. Pasal tu sebahagian ulama juga kata afdal salat Isyak ni afdal dilakukan di pertengahan malam, untuk bagi laluan antara maghrib Isyak ini habiskan bincang tentang ilmu. Kalau perkara sia-sia ambil buat awal. Kalau kita cerita di pondok, di mana-mana tempat yang kebaikan, maka afdal salat Isyak ditunda ke pertengahan malam. Pasal pondok buat aktiviti-aktiviti salah al-falah, makna yang soleh. Kalau di masjid surau jangan. Kita lambatkan maghrib lagi, lambatkan Isyak sampai pukul 12 lagi, orang larau, orang buat benda tak elok, orang mengumpat dalam masjid. Kecuali kalau keadaan yang soleh tak apa, macam sahabat-sahabat Nabi. Hidupkan majlis ilmu, bincang sampai pukul 12 tak apa. Pukul 12 baru sembahyang Isyak. Itulah amalan salaf saleh terdahulu. Jadi bila Nabi sampai nak sembahyang Isyak, sahabat-sahabat yang tertidur ni nampak Nabi bangkit, mereka terus sembahyang. Maka dengan dalil demikian, ijtihad para imam, khususnya kita punya Imam Syafi'i rahimahullah wa radhiyallahu an, melalui peristiwa ini mereka bagi duduk tak batal wuduk satu, tapi mesti syarat. Tidak duduk tak batal wuduk, tapi ada syarat-syaratnya. Mana syarat mengikut sahabat dulu. Sebab sahabat dulu tidur satu, masa mereka tidur tu mereka tak berubah tempat. Mereka tidur kat tempat tu juga. Kita tidur hari Jumaat kan, dengar khutbah kan. Dengar khutbah Jumaat tertidur. Tentu bangkit nak sembahyang, kita tidur saf ketiga, bangkit kita kat atas mimbar. Tu dah kena ambil wuduk lah kan, dah berubah tempat. Yang lagi satu syaratnya apa dia? Kat sini ada tulis. Syaratnya orang yang tidur ni mesti dia punya keadaan duduk ni antara punggungnya dengan lantai sama, tak beralih sebagainya. Maknanya kalau orang terlalu gemuk, terlalu kurus, susah nak pastikan. Tapi ini bukanlah benda ni, maknanya walhasil duduk yang tak berubah tempat, duduk yang mantap begini adalah duduk yang tidak membatalkan wuduk. Kalau kita rasa nak ambil wuduk, maka bukanlah ambil kerana batal wuduk kita, ambil kerana dapat sunat tajdidul wuduk. Pasal bagi segak bila dah ngantuk ni, dah tidur ni, bangkit kepala weng kan ke lain, nanti sembahyang pergi ke lain. Kita masih dalam alam-alam kita, alam-alam bunian kan, ngantuk, alam malakut kan. Kemudian sebagainya, tidak duduk dibenarkan tidak batal wuduk, mesti bersyarat. Syaratnya itulah tidak berubah tempat. Dan cara duduklah. Kalau duduk selain duduk yang mantap, duduk mantap, mesti pastikan punggung dengan lantai lah. Kalau duduk simpuh punggung tak pergi tidur ni, ini punggung tak pergi ke lantai, ini batal lah. Duduk macam ni kan, duduk tunggu khutbah. Kalau duduk bersila ke ataupun duduk, kalau duduk macam duduk atas dua kaki tu, itu batal. Pasal punggung kita tak kena lantai, tak mantap. Itu kan punggung ke lantai, pakai habuah, ikat ataupun dengan tangan kan, macam ni. Ini kan punggung kita masih ke lantai, itu tak batal. Kecuali berubah. Kalau macam ni biasanya terjatuh kan.
Terbaring kan, batal lah. Tapi kalau maintain macam tu, tak batal. Mungkin bakar boleh, pasal bakar dia mampu tidur berdiri. Orang yang mampu tidur berdiri, insya-Allah tak berubah tidur macam mana pun. Bakar bukan salah tak baik. Koyak tak. Kalau bakar tak koyak, raja koyak masalah. Taib. Seterusnya sikit lagi Wa yanqudul wudu' batal wudu' juga massu qubuli au duburi adami minhu au min ghairihi. Memegang, menyentuh kubul, kemaluan depan. Kubul ni kemaluan depan. Atau lingkaran duburnya. Tahu lingkaran dubur? Bukan ni. Tapi yang tengah tu. Ni lubang dubur, lingkaran tu. Bila kita tekan, dikit sikit. Bila kita kangkang tu, itu lingkaran dubur. Kan dia dubur kita kan bila kita duduk berdiri kan dia dham, dia tutup kan. Bila kita kangkang dia terbuka, yang tu lingkaran. Calit ke sentuh maka batal. Kalau sentuh ni tak batal. Maka nak sembahyang tengok untuk Rafi seluk. Seluk sini tak batal. Tolong garu ke apa kan tak batal. Dia batal kalau seluk, korek, cium. Dua batal je. Batal dan gila. Pergi korek pergi cium. Tak ada kena korek pun. Tak, yang kena korek tak. Tak lah. Yang mengorek sahaja batal, yang ni belum kita nak bahas. Yang dikorek tak batal. Dia ada bab mas mamsus dan lamas malmus. Nanti kita nak bahas. Kita dah bahas dalam Safinah kan. Nanti kita nak bahas hari ni. Bab ni sedap. Bab ni sedap pasal ramai orang yang aku nak kenakan. Taram. Jadi pertama, bab sentuh ni kena faham. Pertama, sentuh mesti anak Adam. Anak Asyad tak apa. Tak. Anak Adam maksudnya lelaki. Maksudnya lelaki. Maknanya manusia. Kalau sentuh kemaluan depan menatang, tak batal wuduk. Sentuh kuda punya batang, batang gajah, batang apa pun, tak batal. Binatang tak. Dia mesti kemaluan manusia. Walaupun kemaluan sahaja. Jalan-jalan orang accident tercabut dia punya batang, pegang, kita ada wuduk. Batal. Faham itu kemaluan. Boleh panggil qubul au duburi adami. Kena pegang satu masalah. Mesti adami. Kalau bukan adami, tak apa, tak batal. Mesti manusia. Satu. Yang kedua, pegang tu mesti dengan perut, tapak tangan dan perut jari ni. Kalau pegang pakai ni tak apa. Siapa nak pegang pakai ni? Ini bukan pegang, tu lempang kan. Mesti ni, ini yang batal. Yang ni tidak batal. Sama ada yang ketiga, tak kira kemaluan orang tua yang umur 80 tahun ke, yang 90 tahun, yang kedut ke, yang tegang ke, yang kecil ke, yang budak, yang baby sekalipun. Asalkan dia kemaluan laki-laki, kita pegang dengan perut tapak tangan, maka batal wuduk kita. Anak kita kecil kan, Zainaldin kan, kencing, kita ada wuduk, basuh kan, maka batal. Faham tak? Mesti, walaupun. Dan ataupun kemaluan mayat. Kita mandikan mayat, kita tak lapik, pegang kemaluan mayat, dengan kita punya tapak tangan. Lepas tu kita gosok belakangan mayat kan, nak bawa keluar najis. Tanpa kita pakai lapik, maka batal wuduk kalau kita dalam keadaan wuduk dah. Dia ada 4 perkara lah kena ingat. Kan? Satu mesti kemaluan manusia. Kemaluan binatang tak batal wuduk. Tengok kucing punya barang baik. Tu tak batal wuduk. Taklah. Tolong keluarkan kucing. Kan kau nak buat batu cincin kan, nampak gajah tengah sini, nak buat air mani gajah, pegang. Mana tahu orang buat air mani gajah, maka tak batal wuduk. Hukum menoceng dengan gajah tersebut untuk membuat batu cincin. Kan batu mani gajah kan dimasuk kan. Batu gajah ada kat sini. Api cari air mani kat batu gajah. Untuk buat batu cincin. Okey, satu mesti manusia kan. Mesti kemaluan manusia. Yang kedua, menggunakan tapak tangan. Kalau guna ini tak batal. Ataupun tapak jari Yang ketiga, tak kiralah orang tua ke, budak kecil ke, apa pun, namanya kemaluan manusia, laki-laki batal. Yang terakhir, mayat. Yang keempat, wa yanqudul wudu' iltiqa basyaratai. Bersentuhan kulit. Tadi memegang, menyentuh, sekarang bersentuhan. Menyentuh ni beza antara mas dengan iltiqa ini salah satu yang kita kena faham. Mas ni menyentuh berlaku dengan tapak tangan. Tapi
sebersentuhan, iltiqa, seluruh badan. Iltiqa ini adalah seluruh badan. Semua terlibat. Semua terlibat, terpalit. Dia jangan kerana sapi dapat nama. Susu punya rosak apa? Susu punya rosak Benda aku cakap, sapi dapat nama Benda tak cakap. Itu beza dia, kena ingat. Bila sebut masuk qubul, menyentuh kemaluan, menyentuh itu mesti dengan tapak tangan. Selain daripada tapak tangan, sentuh tak batal lah. Kan? Tengok Zaid subuh mesti kesian sentuh. Tak batal lah. Bawah berkorek bungkuk Zaid, tolong basuh berak Zaid. Tak batal lah. Betul tak? Kalau basuh macam ni batal lah. Tapi iltiqa seluruh badan. Tak semestinya tapak tangan sahaja. Tapak kaki masuk? Tak. Dia mesti tapak tangan. Kuih dengan tapak kaki tak batal wuduk. Kadang-kadang orang tanya kita, mandi wajib tengah ada wuduk ke apa semua, tapak kaki terkena kemaluan. Tak batal lah. Dia tapak tangan, bukan tapak kaki. Faham tak? Tapak kaki boleh batal kita punya iman kalau dibuka. Nasib baik PKP. Itu yang gambar tapak kaki tu. Kat Setiawan ada ni. Dekat Sejati ada 2 tapak kaki nak tengok. Tapi tutup pada muka. Yang kedua tadi kalau bab mas laki-laki dengan laki-laki. Kalau bab iltiqa mesti melibatkan jantina, laki-laki dan perempuan. Iltiqa basyaratai, bersentuhan kulit, kan? Mesti kulit. Rajulin wa imra'atin, antara laki-laki dan perempuan. Tapi mesti apa dia syarat? Kabirain, kedua-duanya ni besar. Kabirain di sini adalah yang sampai had syahwat. Mana had syahwat? Ajnabiyain, tak ada hubungan mahram. Tak ada hubungan adik-beradik. Contoh tak apa, anak perempuan basuh apa? Kita dah pegang kemaluan. Kemaluan anak perempuan juga ada ni, kita nak cek. Basuh. Anak lelaki. Sebab kemaluan depan kan. Kita apa nak cek? Tak bawa matan Safinah ada kan? Lupa dah. Pernah tanya tu bab tu kat Ribat? Tak pernah. Okey, kita cerita nanti, kita sambung. Mahram. Yang kita mana selain ini. Yang tak batal ni kalau tersentuh kulit, mak, ataupun kalau orang perempuan, ayah dia lah kan. Adik-beradik perempuan, anak perempuan, ibu saudara sebelah ayah, adik-beradik bapak kan. Adik-beradik bapak tak batal wuduk dengan kita. Juga adik-beradik mak, ibu saudara sebelah ibu. Tadi ibu saudara sebelah ayah. Kalau orang perempuan terbalikkan lah. Kalau kita ibu saudara orang perempuan, mak bapak saudara lah kan. Macam tu je lah, terbalikkan dia. Ibu saudara sebelah ibu pula. Kemudian anak perempuan bagi adik-beradik lelaki, anak-anak menakan lah. Abang kita punya anak ataupun adik-adik lelaki kita punya anak, tak batal. Begitu juga anak perempuan bagi adik-beradik perempuan pun sama kan. Kita ada adik perempuan kahwin kan, anak-anak dia tak batal lah, anak menakan kita. Ini mahram. Yang penting kita tahu ibu. Termasuk atas ibu tu lah, nenek, mak kepada ibu, mak kepada ayah kan. Itu atas dia lagi, tu dah inilah ke atas. Dan ke bawah tu macam ke cucu dan sebagainya kan. Kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, piut kita, tu dah tak ada masalah lah. Betul, adik-beradik pula. Adik-beradik lelaki ke, adik-beradik perempuan ke. Atau anak-anak mereka ke bawah kan. Sebagainya. Sebab kedua ataupun sebab susuan. Sebab susuan ni yang menyusulah adik-beradik itu sama dengan mahram atas tadi. Yang tu je, bukan adik-beradik dia semua. Kata jiran kita ni ada 6 beradik, salah seorang menyusu dengan mak kita, adik-beradik susu kita. Yang tu je, yang lain tak. Yang lain tak dikira susu. Yang tu, yang dia dengan kita punya keluarga macam kat atas ni tadi. Nenek kita semua dia boleh. Ada tak batal wuduk lah maknanya. Yang ni adik-beradik yang susu tu je. Tak boleh pecah. Tak boleh. Macam anak disusukan oleh contohlah keluarga Abang Nazri. Adik-beradik Ana tak, Abang Ana mereka tak ada kena-mengena. Ana sahaja dengan keluarga Abang Nazri macam Abang Nazri. Dengan mak dia, dengan apa, dengan nenek dia. Mana Ana samalah. Mak susu, nenek susu, moyang susu. Sama macam atas.
Tapi kita je lah yang menyusukan tu. Ada ketiga mahram sebab kahwin. Antaranya mak kita kahwin je dengan seorang perempuan, maka mak mentua kita jadi mahram kita, tak batal wuduk. Mak mertua atau pak mentua, menantu perempuan kita, mak tiri kita ataupun anak tiri perempuan. Anak tiri perempuan syarat dukhul lah kan. Kita kahwin dengan orang perempuan, satu perempuan ni dah ada anak perempuan seorang. Ya, maka kita haram kahwin dengan anak tiri ni setelah kita bersetubuh dengan mak dia. Selagi belum setubuh, tu tengok lu. Lakukan kahwin tu, anak dia lagi cantik lah. Tukar. Nanti menyesal nak swipe. Taib. Dalilnya ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 23. Sebab menurut jumhur ulama dekat sini syarah, anak tiri ni walaupun bukan anak tiri yang bukan dalam jagaan kita. Maksudnya anak kahwin dengan satu perempuan, dia ada anak perempuan dia dibelah oleh suami dia. Tak duduk dengan dia, tak duduk dengan ana. Faham Jadi kira anak dah kahwin dengan mak dia, maka dia jadi anak punya mahram. Dari sebab al-musaharah, kahwinan anak tiri lah. Walaupun tak duduk dengan ana. Baik. Yang tak batal ni bersentuhan kulit adalah ni. Kalau sentuh ni bila haid lah, makna bersentuhan tanpa sebarang penghadang kan. Kalau ada ni kulit ke kulit langsung. Yang tak batal hanya ni, kuku, rambut, gigi.